Astaghfirullahaladzim. Okey, boleh. Al-Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Sadaqallahul Azim. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Yang dihormati, dikasihi, yang diraikan seluruh kehadiran para jemaah di pagi yang penuh barakah ini. Alhamdulillah, kita berbanyak-banyak merafakkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat kita bersama-sama kembali dalam siri pengajian duha kita yang bermatlamat untuk sama-sama kita menimba ilmu, kita mengambil peringatan-peringatan agama sebagai panduan dalam perjalanan kita seharian, demi untuk menjadi sebab yang menjadikan kita diradai oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan oleh Allah kerahmatan dan keselamatan, dan akhirnya kita akan beroleh kejayaan yang abadi di hari akhirat nanti insya-Allah. Kerana itu adalah merupakan hasil daripada nikmat anugerah Allah kepada kita semua. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan di pagi ini Allah SWT menambahkan lagi kemuliaan dalam kehidupan kita seharian dengan
ilmu semakin bertambah dan iman kita juga semakin bertambah-tambah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Dan di kesempatan di awal muqaddimah pada pagi ini, sebelum kita masuk kepada topik kita dan seterusnya, sekira kita muqaddimahkan dululah dengan kita sama-sama bacakan doa. Mudah-mudahan dengan bacaan doa bersama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan dan keamanan. Saya yakin, saya percaya mungkin cabaran kita dalam tempoh sehari dua ini adalah cabaran di mana virus COVID-19 yang dampaknya semakin nak kata apa ya, mengganas pun mengganaslah ya, dalam bahasa agak kasar, makin mengganas, makin tersebar, dan kita lebih terasa lah bila kita tengok dalam paparan media elektronik rasmi daripada KKM yang menunjukkan angkanya semakin hari semakin bertambah, meningkat, bukan mengurang, bertambah hari ke hari. Dan negara pun makin bertambah, dah mencatat masuk ke dalam 111 negara dah ya, latest semalam 111 negara dah, daripada sekian-sekian banyak bertambah hingga 111 negara. Dan kita di Malaysia pun tak boleh pandang mudah ya, kerana ada shopping center yang telah diarahkan tutup sementara ya. Ada macam semalam melawati mall diarah tutup untuk sanitize ya, pembersihan. 2-3 lokasi yang lain pun berlaku. Dan yang terkini bila KKM mengarahkan supaya rakan-rakan kita daripada jemaah tabligh ya, yang datang kepada program besar Sepetaling dalam tempoh 5 hari mereka berkampung di sana untuk datang buat rawatan ataupun ujian virus COVID-19 ini sesegera mungkin. Bukan angka kecil itu, 5,000 orang. 5,000 orang. KKM sedang merayu sekarang melalui pelbagai sumber berita dalam Isra Awani, TV3, TV9, TV1 untuk jamaah 5,000 orang Malaysia ni, bukan Brunei, bukan Thailand, untuk hadir ke klinik-klinik untuk buat saringan ujian virus COVID-19. Ini satu isu yang besar ni. 5,000 orang bukan sikit ni. Sebab kita minta sangat-sangatlah daripada kawan kita yang terlibat dengan tabligh 5,000 untuk hadir ke klinik. Sebab mereka ada keluarga, ada anak, ada isteri, ada suami, ada rakan taulan, dampingan. Jadi kita takut ya, hal ini kita kena serius, sebab pihak berkuasa negara bertindak dengan serius hal ini. KKM sendiri melalui pengarah kesihatan di peringkat negara. Jadi kita boleh ambil sikap mudah ya, terutama Jabatan Agama Islam pun mengambil beri saran kepada kita, kalau boleh di peringkat kita ni pula seorang masjid tak ada bersalam-salaman ini ya. Memang serius. Kalau ada orang kata, "Alah Ustaz, tawakal sajalah," itu tawakal takkan pada tempat. "Alah Ustaz, Allah Maha Kaya," itu bukan cakapan orang beriman. Orang beriman sifatnya ialah menuruti sesuatu dengan sistematik. Hukum agama kena ikuti, di samping kewarasan dalam bertindak kena ada. Bertakwa satu hal, tawakal satu hal, tetapi usaha untuk mencari kebaikan di sebalik itu wajib dan perlu. Dia tak boleh kita kata, "Allah tawakal Ustaz, Allah Maha Kaya." Betul, Allah Maha Kaya, tapi hakikatnya ialah kita kena ada usaha yang positif dalam menangani masalah-masalah yang sedang berlaku ini. Virus ini virus yang pelik. Satulah peringkat peringkat dunia pun, WHO pun sudah pun meletakkan dia sebagai isu
diisytiharkan semalam oleh WHO sebagai isu yang disebut sebagai pandema, ya. Isu pandema mana isu yang begitu kritikal kerana penyebarannya terlalu cepat melalui virus yang berlaku tengah-tengah kita, melalui pernafasan. Pegang satu, kita pegang gelas, katalah botol ini dipegang oleh mereka, ada virus COVID-19. Virus yang melekat di botol ini boleh bertahan antara 9 jam hingga 12 jam, ya. Ini menakutkan kita. Kita diminta untuk sanitizekan tangan kita, sanitizer kena ada, ya. Usahalah secara fizikal dengan doa-doa lah, doa jangan putus. Tapi nak cerita menakutkan, kalau virus boleh berada di gelas ini, dipegang oleh orang kena virus itu sehingga 9-12 jam bertahan, makna siapa-siapa yang pegang gelas ini kena, anak dia ke, suami dia ke, isteri dia ke, kawan dia ke, ustaz yang pegang ke. Jadi ini sesuatu yang terlalu menakutkan kita. Allah kirim kepada kita bencana itu. Kita bincanglah dari sudut hukum agama, kenapa Allah Maha Kaya. Ada sebab-sebab kerana kita ni banyak dosa, satu hal. Tangan kita ni banyak dosa dengan dia, banyak kejahatan kita buat. Tapi dalam isu sekarang ini, minta maaf, kita siaran live tapi bukan bercakap isu isu penyakit, tapi apa kewajipan kita. Jadi bagi saya, tuan-tuan, isu ini serius dan kita paling takut kalau dan ia dalam jangkaan satu hari duha kita pun tak boleh buat, tutup. Bukan duha tak apa lagi, Jumaat pun tak boleh dibuat. Kenapa? Kerana virus dah melanda satu kawasan, satu taman kampung. Boleh berlaku. Kalau hari ini Masjid Al-Haram Al-Sharif, Kaabah dah tak boleh tawafi dekat, dan orang pasal pergi jauh daripada tawaf itu ke atas ke bawah dah tak boleh, rapat sangat. Maknanya apakah situasi yang berlaku tak berlaku pada masjid kita? Sekadar kawasan kita luas ini, mungkin kerana isu virus itu melanda, akan disebut berkuasa Kementerian Kesihatan khasnya, Masjid An-Nur tak boleh buat Jumaat minggu ini. Allahu Akbar. Bayangkan tuan-tuan, kalau tahap tu berlaku, kita tak boleh kata apalah. Ini ancaman dunia akhir zaman. Satu masjid tak boleh ikut-ikut di SG ni, semua masjid tak boleh buat Jumaat, daripada Masjid Al-Mu'minun, Masjid An-Nur, Masjid Al-Falah. Contohnya, dia tak mustahil. Bila benda tu datang secara begitu rupa, tidak mustahil. Sebab itulah kita kena ambil cakna sebagai orang Islam, di samping faktor kesihatan kita jaga melalui tangan yang bersih sentiasa, tak bersin secara terbuka, kalau batuk tak batuk terbuka, dan kalau kita ada rasa demam yang tak berapa selesa, tak payah datang ke masjid walaupun berjemaah. Ini hukum. Sebab kemudaratan kita kena halang daripada berluasa. Tak boleh duk kekeh di masjid sehingga mencemarkan suasana orang ramai. Tak boleh. Jadi baik kita tak datang. Maknanya ini adalah sesuatu yang tidak kecil makna kepada kita. Di Saudi sekarang ini, Arab Saudi sekarang ni, sampai hari ini, sekolah ditutup, universiti ditutup. Tak ke semua, tapi sebahagian besar tutup sekarang ni. Di Riyadh, di Taif, tutup di sekolah universiti ni. Dalam seminggu dah tak boleh diadakan pengajian pembelajaran daripada rumah, ya, tutup. Satu bandar Qutaif namanya, dalam paper kita tak siar, paper Arab siar. Satu bandar Qutaif, bukan bandar besar lah, kira-kira kalau bandar tu mungkin sekitar USJ ni 9 lah katakan, ya, tutup, dikuarantinkan penduduk. Ini semua tuan-tuan, wallahu alam lah, saya pun tak nak bercakap, tapi dalam suasana kita ada ilmu, kita cari ilmu, tolong ambil cakna, dan yang paling kuat kepada kita ialah kita berdoa, merintih kepada Allah Rabbul Jalil, Tuhan kita yang maha berkuasa, yang maha esa,
Ini kekuatan kita. Jadi dalam kesempatan 2 minit ini, saya ajak tuan-tuan puan semua yang hadir pada hari ini, jom sama-sama kita lantunkan suara doa-doa kita. Mana tahu dengan berkat jam pengajian duha kita, dengan hadir malaikat bersama dengan kita pada pagi ini, dengan berkat Masjid An-Nur yang penuh kemuliaan ini, dengan berkat tuan-tuan yang ikhlas dalam hati masing-masing, Allah kabulkan doa kita. Betul tak? Allah terima doa kita. Allah terima. Allah angkat penyakit dalam masa terdekat, insya-Allah. Allah tak akan jadikan ini satu bebanan kepada umat Islam, bahkan dunia seluruhnya, insya-Allah. Tuan-tuan, 2 bacaan doa saya nak ajak tuan-tuan pada pagi ini. Satu yang telah saya ajar sebelum ini. Yang pertama, doa yang biasa kita baca lepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Sekali lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Mudah-mudahan baca doa ini Allah kabulkan. Kita yakin tidak akan berlaku kemudaratan apa saja perkara tidak elok dengan izin Allah Azza wa Jalla. Allah boleh tolak segala keburukan dan kejahatan dan segala bentuk yang tidak baik. Itu doa pertama. Kita sambung doa yang kedua. Doa ini setelah pun edar kepada tuan-tuan melalui WhatsApp, iaitu bunyinya macam ni. Kita baca bersama, ikut saya. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Doa ini telah pun saya sebut sebelum ini. Maknanya ringkas, ya Allah, sungguhnya kami mohon berlindung denganmu minal barasi, dari penyakit sopak, wal junun, penyakit gila, wal juzami, penyakit kusta, wa min, dan daripada sayyi'il asqami, semua penyakit yang mengerikan, yang menakutkan, yang mendebarkan hati-hati kami. Itu maksud doa daripada Nabi Abu Daud radhiyallahu anhu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkah rintihan kami pada pagi yang penuh barakah, ya Allah. Dan saya nak syorkan, mengambil saranan daripada pihak Jabatan Agama Islam JAIS, pihak negeri, salam-salam ini kita tak perlulah, tak apalah, angkat tangan letak di dada dengan senyuman, kita dapat pahala. Ini bukan menolak. Sebab tadi orang tanya saya semalam, tanya Ustaz, tak nak salam ni, kita sudah menolak satu rezeki agama, iaitu salam. Kan Nabi anjur, betul, musafah itu satu ajaran agama, kerana salam ini Nabi ajar. Tetapi kemudaratan besar daripada salam, kalau orang tu ada penyakit virus tangannya, dia akan merebak. Jadi kita menjaga kemudaratan, kemuslahatan. Jadi ini bukan tolak daripada hukum, ya, tapi demi untuk keselamatan bersama. Jadi tak ada isu lah. Masjid Negeri pun dah seminggu dah Kak Faridah, ya, tak ada salam-salam lepas sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Tak ada dah. Lepas saja bagi salam, doa 2-3 patah, imam selesai, masing-masing senyum je. Tu. Senyum, pahala dah. Jangan buat senyum tak nak. Mentang-mentang salam tidak, senyum tidak,
Tak kenalah. Senyum itu kan sedekah, senyum pahala. Ganti salam, senyum. Kata Nabi, at-tabassum fi wajhi akhika sadaqatun. Senyum kepada kawan kamu adalah sedekah, pahala juga tu. Jadi ganti kepada salam, senyuman dilontarkan. Baik, minta maaflah saya ambil masa dalam sekitar dekat-dekat 16 minit juga ni, ya, minta maaf. So ini pun bahagian daripada pengajian kita. Kita bercakap supaya kita sedapat mungkin meredakan keadaan. Kita pun selamat sihat, masyarakat pun selamat dan sihat. Itu usaha kita. Nak kata apa lagi? Kita tak reda, tak nak, bukan tak reda, tak nak. Satu hari Allah uji kita, tutup masjid, tak boleh berdoa, tak boleh sembahyang. Allahu Akbar. Dekat rumah aja. Tak nak macam tuan-tuan, tak nak. Kita nak tempat kita. Cari pahala, cari ilmu, cari reda, cari rahmat idipatnya. Baik. Sambung kepada apa yang telah kita bicarakan pada 2 minggu yang lepas, iaitu pada 7 bulan 2 yang lepas. Kita masuk kepada bahagian terakhir daripada tajuk yang berkait dengan soal adab kita, zikir kita masuk ke tandas dan keluar tandas. Iaitulah dalam satu riwayat Nabi SAW daripada muka surat 57, ya? Bukan, 7. Saya punya sama rasa dengan tuan-tuan, okey. Zikir ketika keluar daripada tandas. Saya rasa lepas pada ni, antara saya nak buat ialah tiap-tiap kita baca doa ni, saya nak ajak tuan-tuan baca dengan saya bersama. Saya sebelum ni saya duduk mengajar, duduk ceramah, saya baca seorang saya terjemah, tapi tak pernah ajak puan-puan baca bersama. Jadi lepas ni saya nak ajak bersama kita baca setiap doa yang kita belajar, insya-Allah. Tak ingat pun tak apa, tapi melekat dalam hati kita, insya-Allah. Baik. Ketika seorang keluar daripada bilik kecil, hendaklah mengucapkan Ghufranak alhamdulillahillazi adhhaba 'annil adha wa 'afani. Artinya, aku memohon keampunanmu. Segala puji bagi Allah yang telah menyingkirkan gangguan dariku dan menyelamatkanku. Ini satu hadis daripada riwayat yang disebutkan daripada Al-Imam Muslim rahmatullahi alaihi, dengan catatannya disebutkan daripada Imam Tirmizi dan juga daripada Abu Daud radhiyallahu anhumah. Baik. Disebut riwayat bahawa Nabi SAW mengajar kita ketika mana keluar pada tandas. Keluar tandas ini akhlaknya macam mana, puan-puan? Hulur kaki kiri dahulu, langkah kiri dahulu. Saja nak uji tuan-tuan, nampak termenung. Dia kadang kena uji juga. Masuk kiri, keluar kanan. Terbaik. Sebab bila saya kata kiri dulu, belah kiri saya macam pening. Ustaz ni salah dia. Itu ujian awal, ya. Sebab kadang-kadang bila tak uji ni, pakai terima aja. Ya Ustaz, ya. Tidurlah tu. Tapi bila puan-puan beri perhatian, tercengang, macam tak apa nak percaya, terima, tandanya puan-puan dalam keadaan sedar lagi. Walaupun dalam mengantuk pun sedar lagi. Alhamdulillah. Jadi keluar daripada tandas, kaki kanan dahulu. Kita masuk, sudah. Masuk kiri dahulu, keluar dengan kanan. Jadi bila keluar tandas, kita keluar tandas, langkah kanan dahulu. Jangan dua-dua sekali. Dua sekali cari pasal. Akhirnya jatuh daripada tandas, habis kat situ je. Tamat riwayat. Baik. Bila langkah kaki kanan keluar tandas, iringkan bacaan ini. Kalau ikut kepada hadis yang lain daripada Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, dia ada lafaz yang satu, iaitulah Ghufranak. Termasuk catatan ini daripada Imam Tirmizi, tapi Ibnu Qayyim sebut kalau kita nak baca panjang, itu yang atas tu, Ghufranak alhamdulillahillazi azhaba 'annil adha wa 'afani. Kalau nak baca yang pendek, sekadar Ghufranak. Ini pendek dan mudah diingatilah. Disebut Ghufranak
Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Jadi baik, kita cuba bersama doa yang tertera di muka surat 7 ini. Cuba baca bersama dengan saya. Ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-adha wa 'afani. Ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-adha wa 'afani. Ini antara hadis yang diajar Nabi kepada kita bila keluar daripada tandas. Maksudnya ialah, aku mohon keampunanmu ya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menyingkirkan ganggu daripadaku dan menyelamatkanku. Sebab kita dah sebut dalam pengajian lalu bahawa antara tempat yang cukup disenangi oleh syaitan adalah tandas, tempat yang disenangi untuk mereka duduk di situ. Jadi itulah kita dalam soal masuk tandas ini, kita kena ada doa kepada Allah Azza wa Jalla. Ni kita ni baca putus-putus bateri. Baik, ada bateri lain? Okey lagi ni. Tak apa, boleh. On kan. Jadi ini di antara doanya. Ya. Ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-adha wa 'afani. Boleh ganti. Cepat juga habis ya. Okey. Testing. Okey. Itu dah ada mula hafal tu, nampak tu. Baguslah ya. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-adha wa 'afani. Panjanglah, tetapi kalau kita mampu hafal terbaiklah. Okey, tak mampu, tak apa, ambil yang awal itu. Riwayat yang lain menyatakan bahawa Nabi SAW sebut dengan kalimah tu saja, iaitu ghufranak, ya Allah, aku mohon keampunan daripadamu. Baik, secara mudahnya dalam soal masuk keluar tandas ini, masuk tandas kita dia baca doa, kita dah baca sebelum ini. Kemudian keluar tandas baca doa. Apa kaitan keluar dengan masuk dalam bacaan doa tersebut? Bila kita keluar tandas, kita seolah berasa satu kelegaan, bukan kerana buang air itu, tapi kerana hilang jauh daripada gangguan syaitan di tempat yang dikatakan syaitan menanti menunggu itu. Jadi syukur pada Allah Azza wa Jalla. Satulah, ada orang bertanya, Al-Imam As-Suyuti dalam hukum ini, apa hukum berlama-lama dalam tandas? Maknanya berlama-lama secara sengaja lah. Kalau tak sengaja kerana isu dia perut sakit begitu sekali, tak apalah. Tapi berlama-lama dalam tandas, apa hukumnya? Kata Imam Suyuti, makruh yang terlarang. Makruh, bukan haram. Makruh yang terlarang. Mana apa? Benda yang Allah tak suka, Nabi tak suka, makruh yang terlarang. Makruh tak disukai, terlarang yang dilarang. Bukan haram. Lama tandas dekat 3 jam contohnya, melampau lah tu, tidur lah. Bukan haram, duduklah. Tapi dalam agama dianggap makruh yang terlarang. Sebab itulah bagi orang dalam tandas berlama-lama sekadar menikmati suasana, kerana merokok contoh ini penyakit besar. Bahawa kita boleh terima hakikat orang-orang masuk tandas kemudian merokok. Dia buat satu kesalahan yang serius. Pertama, dia duduk di tandas lama kemudian merokok dalam tandas, menyusahkan orang. Kalau tandas itu tandas berkongsi dengan orang sebelah kiri kanan, awak telah menyusahkan orang lain dengan bauan yang tak elok. Betul tak?
Betullah kena fikir panjang. Tapi itulah di antara kalangan manusia kadang-kadang bila otak tak cerdik mana, dia rasa itu tempat dia nak melepaskan gian merokok. Dia tak fikir pun tentang orang sebelah yang mungkin bukan kaki merokok. Patut kita fikir. Tapi kadang-kadang masalah perangai. Bagi saya jelas, kalau saya jawab soalan macam saya kata mudahnya, dia buat satu benda makruh mutlak dan haram satu masa yang sama. Makruh yang terlarang satu hal lama, kemudian haram satu masa sebab menzalimi orang lain dalam keadaan orang tak tenang kerana terpaksa berkongsi asap yang di udara sehingga jadikan orang sesak nafas, menjadi tak tenang, tak senang kerana dia kaki merokok. Orang tu mungkin bukan merokok, tak suka merokok. Dan yang kedua, merokok ini pula membahaya kepada kesihatan orang. Asap yang kita sedut itu tak cukup, tak menjadi asbab yang berat bagi orang-orang yang sihat walafiat. Kena ingat tuan-tuan, sebab tu berokok ni tuan, bagi saya lah, minta maaf saya kata, berokok tak ada kompromi. Kalau orang kata saya apa hukum rokok, haram, hukumnya haram. Bila haram berdosa, ya. Sefatwa pun kata haram. Yang keduanya ialah apa hujah kita nak kata rokok tu dalam keadaan tidak haram? Apa hujahnya? Tak ada. Sebab mudaratnya besar, tinggi, dijaskan kesihatan orang. Itu haram dalam Islam, merosakkan orang lain. So dalam Islam kaedahnya ialah jangan la dhirar wala darar. Jangan buat mudarat, jangan mudaratkan orang lain. Itu kaedah agama. La dhirar wala darar. Jangan buat mudarat pada orang dan jangan cari kemudaratan. Tiba-tiba awak cari mudaratan dan mudaratkan orang lain pula. Yang kedua. Yang ketiganya, sebatang rokok tuan-tuan, tahu tak berapa dia punya racun dalam tu? Mungkin doktor dekat sini dia boleh pastikan. Yang saya tahu berikut bacaan saya, sebatang rokok atau 4,000 jenis racun. 4,000 jenis racun. Cuba Google cari, ya, 4,000 jenis racun, bukan 400. Segala racun dekat ada rokok, sebatang rokok tu. Racun serangga, racun tikus, racun yang semua ada. Soalan macam tu lah, ya. Jadi ini semua jenayah yang tidak patut dilakukan. Masalahnya ialah kalau seorang tu kaki merokok, dia tak terima benda macam ni. Dia tak akan terima. Allah, bukan haram pun, makruh je. Dia pakai makruh sebab akal dia kata macam tu, bukan hukum kata. Jadi yang keduanya ialah dalam soal ini, bila bercakap tentang isu tandas ini, ia tempat yang tidak patut berlama-lama, makruh yang terlarang. Sedapat mungkin kita tak berlama dalam tandas, kerana yang kedua bukan tempatnya. Allah ustaz, tandas ustaz macam dapur, cantiknya, walaupun macam dapur, tetap dia namanya tandas. Orang tak kata itu dapur tu, tak, memang tandas. Bukan soal baunya tandas, tapi itu tandas. Walaupun bentuknya macam dapur, tapi tandas, tempat yang bukan dianggap sebagai sesuatu yang baik dalam hukum kehidupan seharian. Orang tak kata itu dapur tu bukan tandas. Apa dapurnya? Tu mangkuk tanah ada tu, ya, itu singki tandas. Jadi tetap dikatakan tandas apapun keadaannya. Jadi itu satu. Yang keduanya ialah dalam doa ini Nabi sebut kepada kita dalam bacaan doa tadi, alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan, menyingkirkan aku daripada gangguan diriku, daripada syaitan, dan menyelamatkan aku daripada gangguan syaitan. Dua perkara. Pertama, 'anil adza, azhaba 'anil adza wa 'afani. Pertama, kita syukur kerana Allah singkirkan kita daripada gangguan syaitan. Yang kedua, selamatkan kita daripada gangguan syaitan yang durjana. Baik. Siapa yang mampu baca doa panjang, alhamdulillah. Yang tak mampu ambil yang pendek, apa dia? Ghufranak. Cukup dah. Ya Allah, aku mohon keampunan daripadamu. Baik. Ada riwayat yang lain, muka surat yang lain 74 nombor 74 tu, kami meriwayatkan daripada Ibnu Umar, iaitu siapa ni? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu.
anhuma, dia berkata Nabi SAW bila keluar tandas mengucapkan. Jadi ada riwayat banyaklah. Ada riwayat daripada Al-Imam Abu Dawud tadi kata Nabi sebut yang ini, Alhamdulillahillazi azhaba 'anil adha wa 'afani ghufranak. Hadis yang kedua sebut Nabi sebut perkataan yang lain. Sahabat dia dengar antara kata Nabi sallallahu Alhamdulillahillazi azaqani lazzatahu wa abqa fi quwwatihi wa dafa'a anni azahu. Segala puji bagi Allah yang telah membuatku dapat meraih kelazatannya, menjadikan tetap pada kuatannya, mencegah daripada gangguannya. Nabi berdoa dengan penuh kesyukuran. Pertama, azaqani lazzatah. Sebab apa? Buang air ni tuan-tuan kelazatan. Kita boleh kencing, boleh buang najis ni satu nikmat. Betul tak? Kalau tak boleh buang air dah berhari-hari, satu malapetaka besar. Tak buang najis dah 3 bulan. Lama sangat tu. 3 hari, 3 minggu. Satu malapetaka tuan-tuan. Minta maaf kata macam tu. Satulah bila proses kita ni boleh buang air, buang najis, alhamdulillah. Peringkatnya syukur pada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau tak boleh buang, air besar pun tak boleh, kecil pun tak boleh, ini satu musibah yang memaksa kita menerima rawatan lah. Tak tahu nak kata apa dah. Saya pun tak boleh cakap lah, bukan bidang saya. Tapi itu satu ancaman kesihatan yang kita kena hadapi dengan penuh keinsafan lah kalau Allah uji. Tapi Nabi kata apa? Alhamdulillahilladzi azaqani lazzatah. Segala puji bagi Allah yang bawa aku merasa kelazatannya. Sebab bila buang air kecil, buang besar ni lazat, tenang, bahagia. Lazat masa apa? Tenang, bahagia lah. Ya, terjemahnya rasa tenang, rasa bahagia, alhamdulillah, syukur kerana dapat buang najis dan seumpamanya. Wa abqa fi quwwatihi, dan jika aku pada kekuatannya, maknanya sihat wal afiat. Alhamdulillah bila dapat buang air kecil besar ini sihat wal afiat, bukan dalam penyakit yang membebankan. Wa dafa'ani azahu, dan mencegah aku daripada gangguan syaitan. Maksudnya selama dia tandas, syaitan tak boleh ganggu aku sebab aku ingat kepada Allah Azza. Dan keluar masuk baca doa, keluar pun membaca doa yang sama. Hadis ini daripada Al-Imam At-Tabrani, daripada Ibn Sunni. Hadis ini dari sudut hukumnya tak kuat. Ya. Yang kuat hadis tadi. Hadis kedua ini tak kuat mana. Tapi ada riwayat kata macam tu. Yang lebih kuat dari tadi, alhamdulillazi azhaba 'anil adha wa 'afani ghufranak, itu lebih kuat, yang biasa dibawakan para ulama dalam bicara tentang bagaimana kita keluar tandas dan sebagainya. Baik. Jadi selesai kita tentang, kita baca bersama sekali hadis ini. Alhamdulillahi allazi azaqani lazzatahu wa abqa fi quwwatihi. Terjemah apa ni, tulisan itu betulkan. Saya lupa nak bagi tahu tadi. Fi quwwatihi, ta tu bagi bawah. Ya. Bukan bagi atas ya. Cetakan tu ada kesilapan. Biasalah ya. Saya akan beri teguran insya-Allah. Fi quwwatihi. Wa abqa fi quwwati, ta tu bagi bawah. Bukan atas. Cancel atas, tulis di bawah barisnya. Fi quwwatihi. Wa abqa fiyya quwwat. Dia dalam buku tuan-tuan, puan-puan, wa abqa fiyya ka fi. Da wa abqa fiyya ka fiyya. Kalau fiyya kekalkan. Kalau fiyya kekalkan. Sebab fiyya ni pada aku. Ya. Pada aku. Jadi kalau fiyya ya, ada ya baris apa ni, tasydid. Fa ya tasydid kalau ada ya tu ya tasydid, kekalkan quwwatah, betul. Sebab di sudut makna bahasa Arab, terjemah grammarnya betul. Wa abqa fiyya quwwatah. Tapi kalau tak ada ya baris tasydid, fi quwwatihi. Sekarang yang mana satu buku puan-puan ni? Fiyya, okey. Kalau fiyya, kekalkan barisnya. Quwwatahu
fiyya quwwatahu, ya, kekalkan. Wa dafa'anni azahu, wa dafa'a anni azahu, baca wa dafa'a anni azahu. Kita baca sekali lagi lah, baca ikut dalam buku puan lah. Alhamdulillahillazi azaqani lazzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa dafa'a anni azahu. Namun begitu hadis ini tak kuat, saya usul tidak kuat. Yang lebih kuat hadis tadi, keluar daripada tandas, lebih kuat tadi. Ghufranak alhamdulillahillazi azhaba annil adha wa afani. Itu lebih kuat. Ghufranak alhamdulillahillazi azhaba anni al adha wa afani. Tak boleh baca panjang tu, ambil pendek. Ghufranak cukup, memadai. Jadi kalau kita dah masuk tandas baca doa, keluar baca doa, kita mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi isu kita ni tuan-tuan, nak ikut sunnah Nabi. Hatta masuk tandas pun sunnah Nabi kita ikut. Apa sunnah Nabi? Baca ketika masuk langkah kiri, keluar langkah kanan dengan bacaan doa. Jadi kalau ikut sunnah Nabi, kita dapat pahala. Dapat pahala tak? Maknanya hatta masuk tandas pun boleh pahala rupa-rupanya. Sebab apa? Sebab sunnah Nabi. Habis kalau yang tandas tak baca doa, masuk dengan kaki kanan, keluar kiri dulu, ataupun masuk kadang-kadang kiri, kadang-kadang kanan, doa tak baca, kejap, pahala dapat atau tidak? Nothing, kosong. Maknanya tak dapat pahala pada agama. Jadi kita mengekalkan pahala beribadat kita sampai pada tandas pun, pahala Allah beri. Pahala masuk, pahala keluar. Sila. Ya. Okey. Dia beginilah, ya. Cantik soalan tu, menarik, dan soalan tu kena pada masanya untuk ditanya. Soal kita kadang kopoh kerana sakit perut, kadang-kadang diuji macam tu. Sekarang begini, kalau kita biasa mengamali sunnah Nabi SAW, sebelum ni, belum sakit perut, sebelum dah masuk tandas, bukan sekali, dah 10 kali, kita biasa mengamali sunnah Nabi. Masuk dengan kaki kiri, doa dibaca sekurang-kurang kita dah ajar pada puan-puan di sini pun ajar. Allahumma Mustandas a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Kita dah biasa dah masuk kiri dulu kaki, kemudian doa, kemudian keluar. Tiba-tiba hari tu tak sempat, bahkan tak ada pun tolak gitu je, tercabut asal. Contohnya kita kalau sudah biasa dengan amal itu, hari itu kita tak sempat, tak dianggap kita hilang pahala. Ya, masalahnya kita tak biasa, tak pernah sebut pun. Hari ketika sehat walafiat, masuk relax, tak ada apa, baca doa pun tidak, yang tu tak lagi baca lah. Jadi kita kosong lah. Jadi balik kepada soal pengamalan kita. Kita terbiasa dah buat amal biasa, doa dibaca, nak masuk keluar, hari tu tak sempat. Allah agama tidak jadikan kita rugi, sebab kita dah biasa tunaikan. Sebab ada kaedah dalam ilmu agama, dia kata apa? At-ta'awudu ala syai'in fahuwa law khairan. Siapa dah biasa buat tu kebaikan, dapatlah kebaikan bagi dia. Contohnya kita ambil contoh, ya. Tuan-tuan biasa derma, menyumbang, tengok tabung sumbang, tengok tabung sumbang, tak banyak pun tak apa. Contohnya tengok tabung sumbang, keluar 10% pun keluar. Jiwa tuan-tuan, jiwa derma dia, tiba-tiba itu duit tak bawa, tabung ada, kita menyesal tak? Rasa menyesalkan, hati berdebar, Allah, aku duit tak bawa ni, terlupa tak ada bawa dompet, contoh, pos tinggal. Kita dapat pahala tidak? Niat kita tadi Allah beri, sebab kita biasa buat, kemudian kita tak buat itu, bukan tak nak buat, tapi kan dompet tinggal di rumah, contoh, pos tinggal, tak sempat bawa tadi. Niat kita tadi Allah kira sebagai satu
pahala. At-ta'awudu ala syai'in fahuwa khair. Kita biasa buat kebaikan, dapat kebaikan. Kecuali orang tak pernah buat kebaikan yang sama, tak dapatlah. Jadi orang macam disebutkan puan tadi, dalam keadaan begitu terdesak nak ke toilet, tiba-tiba tak boleh sempat baca, bila dia biasa buat, dia akan dapat pahala insya-Allah. Soalan kedua. Sekarang Ustaz, di luar negara lah, kat sini tak ada. Restoran yang dia punya kursi, meja macam toilet, seat dia, seat toilet, makanan tu pun macam adakah kita boleh masuk Ustaz yang macam tu? Restoran yang macam tu, dia konsep bilik air Gitu Di mana tu? Luar negara, negara barat lah, ya. Confirm tak ada kat Jeddah, kat Taif Dia beginilah, ya. Kalau kita masuk tempat itu, memang restoran kan? Restoran. Kalau kita restoran Muslim pula, ya, bukan Muslim lah, ya. Ya. Pertama sekali masuk ke tempat tersebut, ya, atas apa alasan, ya, makan, minum, restoran macam tu, saya rasa logik akal saya lah yang tak berapa nak cerdik ini, saya kata terlalu rasa mual, ya, tak lalu dan tak akan masuk dan tak akan duduk, ya. Sebab walaupun bolnya itu bukanlah toilet sebenarnya, cantik bersih, tapi pemikiran kita akan melekat, nak suap air pun rasa macam takkan lalu. Jadi ketika itu duduknya kita bukan tempat yang kotor, memang tu bersih, kita cakap bukan toilet, memang restoran, tempat bersih, tetapi suasana tidak ceria kepada kita. Jadi pilihan kita satu lah, dua lah, pilihan nak masuk atau masuk. Kalau restoran itu restoran Islam, Muslim, yang Tokyo restoran, saya ingat dia tak buat macam tu. Sebab seorang Muslim dia tak akan buat satu perkara yang mengaibkan situasi keadaan sesuatu, keadaan masa. Dan dia yakin orang tak akan masuk restoran walaupun dia Muslim, sebab benda bowl toilet tu memang tak sesuai untuk diperlihatkan, dia khalayak sebab soal makan, kecuali kalau restoran bukan Islam atau alasan buat benda pelik. Kadang mungkin orang barat setengah-setengah, dia tak fikir tentang soal busuk dan baik, baik dan buruk, dia tak fikir, dia seronok dan lagi pelik lagi nak buat. Jadi saya rasa pilihan kita secara aklinya bukan pilihan kita lah. Tapi kalau kita terpaksa masuk juga, contohnya, ya, paksa juga kerana kelaparan dan mungkin makanan pun tidak haram, contoh makan aiskrim tidak haram, tak ada tanda haram, jadi pilihan kita serah pada kita lah. Tapi bagi saya lah, secara peribadi, saya rasa kita takkan duduklah tempat yang sedemikian rupa. Wallahu alam, saya tak jumpa lagi tu, ya. Tu saya bercakap dalam khayalan sajalah, khayalan, saya rasa tak logik di akal lah, ya. Itu wallahu alam. Baik. Kemudian, ya. Ya, kalau kita nak masuk tandas, dah kiri langkah ataupun macam mana, tu pun ada baca. Boleh baca hati. Dalam hati kita baca saja dengan niat kita masuk tandas dengan sekian baca dalam hati. Allahumma inni a'udzubika min khabthil masjid. Tak ada masalah. Yang tak boleh berlafaz dengan nama Allah dalam tandas, tak boleh lah. Baik. Macam mana pula? Saya tak boleh nak dinding tu disuruh disiram air, dinding toilet dibilas lah. bilas air. Kiranya kita masuk tu kat mana-mana kita siram air. Tapi the nature sekarang kan orang
basah kan. Tapi Jadi isunya isunya kata dapat membuang kotoran, melepaskan kita daripada penyakit. Memang ada Ustaz. In fact Ustaz, saya tak boleh komen. saya baca dan saya dengar Saya tak dapat komen tentang isu ini. Mungkin Ustaz berkaitan mungkin pengamalan saja, bukan daripada sunnah Nabi, pengamalan. Tapi kalau dalam hadis tak jumpa, saya tak boleh komen lah. Ya, saya tak boleh komen. Mungkin kalau puan tunjuk pada saya satu hujah ke satu tulisan, saya nak tengok lah apa kepada hadis itu seumpamanya. Baik. Kemudian kita pindah kepada yang kedua. Ini berkait dengan soal kita di wuduk ni, insyaAllah. Zikir ketika hendak mengambil wuduk. Dia begini puan-puan ya. Dia dalam hukum agama kita ni, bukan tekak fiqah, hukum agama kita ini, di antara perkara yang penting yang perlu dianggap utama dalam hidup ialah kita sentiasa berwuduk. Kenapa? Wuduk adalah suatu amalan pembersihan yang bersifat kejiwaan. Bersih tangan, bersih muka, bersih kaki, bersih telinga, nampak fizikal, tapi dia bersuk kejiwaan. Sebab apa puan-puan? Sebab kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahmatullahi alaihi, amalan berwuduk ini adalah satu petanda yang kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Wuduk kaitan dengan apa biasanya? Dengan solat. Wuduk biasa kaitan dengan solat. Biasanya bila berwuduk kita nak solat. Mungkin solat duha, mungkin solat hajat, solat sunat, dan mungkin sembahyang fardu biasanya. Dan tidak salah berwuduk tanpa solat. Contohnya pukul 10 pagi kita wuduk saja, bukan solat pun, contohnya tak salah. Tapi biasanya wuduk dekat dengan solat. Pukul 10 pagi wuduk sebab apa? Nak berduha. 1 pagi 1 tengah hari sebab wuduk nak sembahyang zuhur biasanya. Jadi bila begitu kata Ibn Qayyim, bila wuduk itu kita angkat, kita ambil, ia menandakan kita rapat dengan Allah Azza wa Jalla. Hal inilah yang disebut dalam hadis Nabi SAW tentang bagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang pernah satu ketika Nabi bermimpi, tengok dalam mimpi baginda Bilal ke syurga dengan tapak selipar kaki. Nabi dengar, Nabi dalam mimpi baginda, Nabi terdengar telapak kaki seorang manusia. Ke mana tu? Ke syurga. Didapatinya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Keesokan paginya Nabi tanya Bilal, lepas bayang subuh berjemaah, Nabi tanya Bilal, "Ma bika ya Bilal? Ra'aituka tadkhul jannah." Aku tengok kamu ke syurga. Tengok ke syurga. Bilal dengar tu, Bilal termenung juga. Kenapa Nabi tanya soalan macam ni? Apa rahsianya? Bilal tak jawab. Bilal kata, "Ya Rasul, aku tidak ada apa kelebihan." Kata Nabi, "Kamu ada kelebihan, ada kekuatan." Bilal pun termenung panjang. Bilal kata, "Rasulullah, aku ni biasa kuntu awtawadha, aku ni suka berwuduk. Bila aku berwuduk, aku sembahyang sunat." Dan wuduk ada sunat lah, mungkin sunat duha, sunat qabliyah sebelum zuhur contohnya. Jadi kata bila aku ni biasa berwuduk, kuntu atawadha, ataupun kata kuntu mutawadhi'an. Dan bila aku berwuduk, aku sembahyang sunat, termasuk wajib. Kata Nabi, "Zaka ya Bilal." Itulah sebabnya engkau Allah beri rahmat kerana engkau ni suka berwuduk. Hadis ini tuan-tuan daripada Muslim ni menunjukkan kepada kita bagaimana wuduk ini bukan kecil makna kepada kita. Fizikal kita bersih, tangan bersih, kaki bersih, muka bersih, tapi ada kaitan dengan dekatnya kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah kita kena ingat wuduk ini adalah sebahagian daripada tuntutan penting dalam kehidupan beragama kita. Orang berwuduk sejahtera, orang berwuduk selamat,
Orang berwuduk Allah pelihara. Orang berwuduk Allah radai. Orang berwuduk Allah sayang. Orang berwuduk Allah cinta sayang. Orang berwuduk Allah akan terima ibadahnya. Jadi kita kena jaga wuduk. Jaga wuduk. Dan secara tabi'i bila jaga wuduk, kita jaga solat, sebab tidak ada orang pula dalam hukum hidupnya wuduk ambil sembahyang tidak. Tak ada. Rajin wuduk sembahyang malas, tak ada. Dia yang berlaku ialah bila rajin wuduk, dia rajin solat. Wuduk jam 10 pagi nak duha lah tu. Wuduk jam 1 petengah hari nak tunggu zuhur lah tu, contohnya. Baik. Itu satu. Yang keduanya, bila bicara bab wuduk ini, tuan-tuan puan-puan semua, dia satu rezeki kepada kita. Sebelum bincang tentang zikir ketika wuduk ini, kita ada perbincangan sini. Sebelum itu saya bincang dulu. Yang keduanya ialah wuduk ni, tuan-tuan puan-puan semua, ada saksi di hadapan Allah di padang mahsyar nanti. Ini saksi kepada kita di padang mahsyar nanti. Tangan kita bercakap, ini tangan wuduk sentiasa. Muka kita bercakap, wahai Tuhan, muka ni bersih memanjang sebab wuduknya memanjang. Wahai Tuhan, kaki ni dalam keadaan penuh keberkatan sebab kakinya wuduk sentiasa. Saksi depan Allah di padang mahsyar. Anggota wuduk kita saksi depan Tuhan, bersaksi, Tuhan, kaki ni sentiasa berwuduk, dan bila berwuduk bangun tegak dalam solat. Wahai Tuhan, tangan ni bersaksi berwuduk sebab tu tangan ni angkat takbir, kemudian rukuk dan sujud. Saksi. Lepas tu tak rugi kita tuan-tuan hidup kadang kita berwuduk sentiasa mutawaddi'. Baik. Orang yang boleh mengekali wuduk dalam hidupnya sentiasa, orang ini sebenarnya dalam keadaan suci dan mulia. Suatu hikmah kita ni tuan-tuan, minta sebut ya. Hikmah kita ni, wuduk ni dia tidak hanya tunggu nak sembahyang ataupun tunggu nak sembahyang fardu sunat. Wuduk ni pun dalam keadaan kita biasa. Saya sebut satu perkara, minta maaf saya sebut sebab ini bersabit dengan soal hubungan suami isteri. Dalam agama kita disunatkan, saya sebut ini, siapa yang tahu, siapa tahu baru tahu hari ini. Disunatkan kita dalam hubungan suami isteri punya hubungan kelamin, apa di antara perkara yang diajar agama, diminta berwuduk selepas hubungan kelamin. Tengok dalam hadis Nabi sallam, tengok dalam Nabi ada sebut Riyadhus Salihin, disunatkan. Ay, ustaz tak sembahyang, ustaz belum mandi hadas. Bukan sunat sembahyang, disunat kita berwuduk, kemudian tidurlah, bangun mungkin sebelum subuh, angkat hadap besar, kemudian solat subuh. Tapi disunat berwuduk. So kena rajin-rajin lah, jangan malas sebab ada hikmahnya. Hikmah kita tahu, tapi dalam sunnah agama kena ambil wuduk. Bukan wajib mutlak, tapi ada pahala yang menanti. Berapa ramai orang tahu hal ini? Orang majlis duha macam orang tahulah kan, ke baru tahu hari ni anak dah 8 dah contoh, cucu dah 10 orang ya. Ustaz baru tahu. Itulah daripada ilmu kita belajar wuduk. Aisyah radhiyallahu meriwayatkan bahawa Nabi sallam ketika bersama Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bangkit ajak Aisyah untuk berwuduk bersama. Tuan-tuan, jangan tanya apa hikmah tersirat, saya pun tak boleh jawab. Tapi ini merupakan sunnah Nabi sallam. Jadi kita kena serahlah kepada agama, kepada Allah Azza wa Jalla. Apa hikmahnya? Allah Maha Kaya. Tapi saya duk renung tenung sebab kita ni bila kita ceramah, kita kena buka kitab-kitab yang besar, tengoklah apa kata ulama. Antaranya ialah kata para ulama, di antara Al-Imam Suyuti, saya Imam Suyuti kata apa? Kita dalam keadaan bila tidur, kita berhadas kan. Orang dah berhubungan kelamin, kita tidur kan hadas, menanti kita nak mandi pagi besok belum subuh contohnya, dalam tempoh itu kita berhadas. Berada mana kita tak boleh buat apa dah, nak baca Quran tak boleh, nak tahajud tak boleh, melainkan kita mandi hadas, mandi junub. Baik. Dengan sebab kita berwuduk, kita seolahnya
ada nilai pembersihan fizikal kita. Syaitan tak boleh ganggu kita dalam tidur kita. Ini bacaan saya daripada para ulama, mereka cuba kupas. Maka kita berwuduk, lepas kita sahur kelamin tadi, kita berwuduk, syaitan tak boleh ganggu kita. Kita macam dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, seolah-olahnya kita keadaan bersih. Walaupun kita dada besar, tak boleh buat apa, tak boleh baca Quran, tak boleh sembahyang, solat, seolah kita dalam kebersihan. Sebab apa? Anggota badan kita tunaikan hak Allah Azza wa Jalla, kita bersihkan. Dalam kita tidur, mungkin tidur jam 12 sampai jam 3-4 pagi, 5-6 jam tu, tak ada gangguan yang boleh ganggu kita. Bukan bermakna tak ada mimpi pelik-pelik, mungkin ada, tapi daripada gangguan syaitan tak boleh. Sebab apa? Hamba Allah ini tidur kan dia sedang berwuduk. Mungkin orang tanya pula, manusia kadang bertanya, kalau ustaz lepas wuduk tak 2 minit sentuh suami isteri pula, ya? Contohnya, tuan-tuan, soalnya tak ada masalah. Yang penting ambil wuduk itu. Soal sentuh kemudian tersentuh atas katil, dan memang letakkanlah nak sebelah sana, itu lain macam cerita, lain macam pula kan. Itu bukan perkiraan. Yang penting wuduk. Jadi wuduk penting. Itu satu. Yang kedua, saya cakap ini live ni, tapi tak ilmu, tak payah malu-malu segan. Kalau di sana hubungan suami isteri ada pengulangan trip yang kedua, contoh tengah-tengah sebutlah, nak malu apa kan? Macam pun tak percaya kat saya ni. Contohnya, dalam Islam ada kaedahnya. Kalau ada hubungan yang kedua malam yang sama, kata contohnya, ya, didahulu dengan ambil wuduk. Dahulukan dengan wuduk, barulah bersama kali yang kedua. Mana setiap kali selesai rehat, kemudian tidur macam-macam, tengah malam itu tersentak macam tak tahu, ya, tersentak macam. Kali kedua dimulai dengan wuduk. Ini antara fiqh dalam soal wuduk ni, tuan-tuan. Buka kitab. Ini semua menandakan dalam Islam dijaga tahap tu. Walau kita kadang dah berhadap besar sekalipun, tetapi Islam jaga kehormatan kita supaya tak ada gangguan syaitan yang durjana. Syaitan tak boleh nak membelit kita saat kita bersama suami isteri, kerana kita dahulu dengan amalan berwuduk. Tapi janganlah pula jahil sampai tak mengaji, dengan wuduk tu bangun subuh dah wajib mandi hadas, itu wajib. Nak bersolat, nak berqiyam, bertahajud, nak baca Quran, wajib mandi hadas. Wuduk tadi tidak melepas kita mandi wajib. Bukan mana dengan wuduk selesai masa, tidak. Wuduk sekadar itu saja. Boleh? Ini ilmu. Jadi benda macam ni kadang-kadang tak ada orang tahu. Tak tahu kerana tak mengaji, tak tanya orang alim, tak baca kitab. Dia baca kitab, kita akan tahu. Saya sebut ini ada dalam perbincangan fiqh dalam hubungan suami isteri. Ada. Ya, baik. Wallahu a'lam. Tak tanya panjang lah, ya. Ya, wuduk tu macam ustaz, kalau 6 kali wuduk ke? Itu melampau lah tu, ya. Melampau lah tu, ya. Baik. Tapi wuduk itu memang itu sifatnya. Baik. Disunatkan baca bismillah. Kita sebut ini hukum agama. Islam mengatur kita sampai tahap tu, puan-puan. Kita nak kata apa? Inilah hikmat kita sebagai orang Islam. Islam mengatur kita, hidup kita pada A to Z, daripada soal suami isteri, hubungan suami, sampai kepada peringkat seterusnya. Itulah Islam. Menarik dan cantik sekali. Itu kita tak sebut. Dah sebut itu tentang bacaan doa lagi. Belum suami isteri ada hubungan kelamin, ada bacaan doa. Gopoh tak gopoh macam mana pun, bagi tahu kepada pasangan kita, doa kena baca. Tapi doa tu kena ingatlah, jangan pula Allahumma barik lana fi ma razaqtana benar. Itu makan nasi, bukan makan orang, ya. Kok salah bacaan doa. Ya, doa yang lain, ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ala ma razaqtana. Baik. Siapa tak hafal kena hafal sekarang.
Disunatkan baca bismillah seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Dia begini puan-puan ya, kata Al-Imam Nawawi, dalam apa permulaan amal kita, kita mula dengan bismillah lah. Bukan saya nak berwuduk, kita nak makan, bismillah, boleh baca doa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Naik kenderaan nak balik daripada pejabat, datang pengajian duha, mula bismillah, bacalah kemudian doanya, subhanalladzi sakhana hadza wa ma kunna lahu muqrinun wa muqrin wa inna rabbil munqalibun. Contohnya baca doa bismillah dulu, mula ke bismillah, sebab bismillah ini sebagai muqaddimah kepada apa doa kita nak baca. Disunatkan baca bismillah, dia telah kami jelaskan sebelumnya. Zikir ketika berwuduk, ada perbincangan ni. Zikir ketika berwuduk, dengar bacaan di sini. Disunatkan membaca bismillahirrahmanirrahim, dan boleh juga hanya membaca bismillah. Kami mengatakan, kami ni siapa ni? Kami itu Imam An-Nawawi, pengarang kitab kita ni. Kami mengatakan, jika di awal wuduk tidak mengucapkan basmalah, maka dibaca tengah-tengah wuduk. Jika bacaan tersebut ditinggalkan sama sekali, maka tidak dapat lagi digantikan walaupun tetap sah, baik ditinggalkan dengan sengaja atau kerana lupa. Inilah antara mazhab kami dan mazhab jumhur ulama. Jadi kata Nawawi rahmatullahi alaih, dia ni sebagai tuan punya kitab, dia kata apa? Disunatkan kita baca bismillahirrahmanirrahim nak mula wuduk tu. Tak boleh baca bismillahirrahmanirrahim, baca sekadar bismillah, sekadar itu dah cukup. Kata dia, jika dia wuduk tak baca, tengah-tengah duk basuh muka tu teringat, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Patut baca awal tadi, basuh tangan tu dah mula dah, tiba-tiba basuh tangan siap, kemudian muka basuh, tangan lengan sampai kena belum baca. Bacalah ketika tengah-tengah. Tapi kalau bacaan ditinggal sama sekali, ya, di bacaan tersebut ditinggal sama sekali, maka terdapat digantikan. Jadi kalau dah tinggal, dah habis-habis baca, dah habis-habis wuduk, basuh kaki, teringat, maka tak payah nak baca bismillah. Wuduk tu sah wuduk tersebut, dan kalau tinggal pun tidak berdosa. Amalan tu sunat sahaja, cuma kalau buat boleh pahala, tak buat tak berdosa. Dan kesah wuduk, sah wuduk. Jangan pula kata kena ulang balik kot, tak baca bismillah tadi. Tidak, wuduk dah sah dan selesai, cuma dah tak baca pada awal, tengah pun tak ada baca, tak ingat, maka di hujung pun tak boleh. Ini mazhab kami, kata Imam Nawawi. Mazhab Nawawi ni siapa? Mazhab Nawawi ni mazhab apa? Syafi'i lah, dan juga mazhab jumhur ulama yang Syafi'i, Hanafi dan seumpamanya. Cuma di sini kata mengenai Imam Nawawi ni kata apa? Tentang bacaan basmalah dalam wuduk sendiri hanya berdasar hadis yang dhaif. Ada yang kata baca basmalah dalam baca pada ketika wuduk ini daripada hadis yang dhaif, yang lemah. Bukan hadis maudhu', hadis palsu. Mana ada hadis tapi hadis dhaif, tak cukup kuat sanadnya. Mana ada hadis juga, cuma dhaif. Jadi kata Nawawi, bacaan basmalah pada wuduk ini dasarnya kepada hadis yang dhaif. Mana ada hadis, cuma hadis yang dhaif. Boleh amal ke tidak? Ikut kepada hukum boleh, ya, bukan tidak boleh. Cuma kata Imam Ahmad, dia kata apa? Imam Ahmad bin Hanbal ini daripada mazhab Hanbali, mengatakan saya tidak mengetahui ada hadis sahih dalam bacaan basmalah ketika wuduk. Mana bagi dia kata dia tak jumpa hadis sahih, yang dijumpa hadis-hadis yang dhaif. Jadi kesimpulannya, boleh baca tak baca? Boleh baca. Sebab dalam kita mencari kelebihan pahala dalam ibadat macam ni, tak ada masalah. Dan kita baca pun nama Allah, basmalah tu nama Tuhan, dengan nama Allah Azza wa Jalla, maka ia tidak menjejaskan apa-apa perkara. Kemudian hadis Abu Hurairah pula berkata daripada Nabi sallam, dalam hadis yang Nabi kata apa? La wudu'a liman lam yuzkir ismallahi lam yadhkur ismallahi alaihi. Tiada wuduk
bagi orang tidak menyebutkan nama Allah padanya. Ini peringatan. Dengar elok-elok. La wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak sebut nama Allah padanya. Perbincangannya diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya. Hadis ini Abu Daud selainnya. Kami juga meriwayatkan daripada riwayat Sa'id bin Zaid, Abu Sa'id, Aisyah di sini Nabilah, Abu Malik radhiyallahu anhu dan Sa'id bin Sa'ad. Kami riwayatkan semuanya dalam Sunan Al-Baqi dan selainnya. Riwayat itu didhaifkan oleh Baqi dan selainnya. Jadi kesimpulannya hadis ini warid. Cuma bukan hadis Bukhari dan Muslim. Mana hadis tak kuat macam Bukhari Muslim. Sekarang bila Nabi kata la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi, tidak ada wudu bagi yang tak baca basmalah. Maknanya batal ke wudu tu? Tak batal, cuma pahala tak cukup lengkap sebab tak baca basmalah. Wudu sah, cuma pahalanya tak cukup lengkap. Mana kalau pahala patut 100% dapatlah, kerana wudu 90 kurang 10%. Kalau baca bismillah, pahala kita jadi lengkap. Ini bukan bermakna tak sah wudu ni. La wudu'a bukan tidak sah. Wudu sah, cuma pahalanya kurang, tak lengkap pahalanya. Wudu sah, kita pergi wudu tak baca bismillah, selesai wudu, sah wudu, cuma pahalanya kurang sebab tak sebut nama Allahu Azza wa Jalla. Jadi di sini salah satu marapat kami iaitu Syekh Abdul Fattah Nasr Al-Maqdisi ni, pada ulama mazhab Hanbali, dia kata apa? Disunatkan bagi orang berwuduk di awal wuduknya setelah mengucapkan basmalah untuk menyambungkannya dengan bacaan. Ini pandangan dia lah. Riwayatnya daripada ulama kita mengatakan bahawa kalau siapa dah baca bismillah, sambung sikit lagi. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sambung sikit lagi kalau boleh. Tapi ini pandangan ini disebutkan daripada para ulama bahawa ini adalah satu pandangan yang tak ada sunnah yang jelas tentangnya. Ia lebih kepada amalan para ulama. Jadi kalau kita tak nak baca dia pun tak apa. Sekadar baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ambil wudu, basuh tangan, basuh muka, kemudian selesai wudu. Cukup. Tak baca ustaz, tak baca pun, tapi memang niat wudu kan. Ni adalah wudu tu. Kita selesai wudu, kita tak batal. Sebab dia bukan prasyarat mesti baca bismillah. Baca bismillah, pahala lengkap. Baik. Itu di antara maksud daripada bicara tentang persoalan bacaan zikir, maksud baca bismillah lah di awal wudu kita. Ya, silakan. Sekarang ni kan bilik air kita bersama dengan tandas kan Ustaz kan? Okey. Kita nak ambil wudu, kita dekat bilik air tu, kita kena baca bismillah. Macam mana hukum Ustaz dalam bilik air kan? Bilik air kita sekarang semua ada tandas kan? Lafaz kita dalam tandas kita sebutkan tadi awal-awal mesti dalam keadaan niat. Bismillah ni sebenarnya lafaznya dalam hati lah, bukanlah Bismillahirrahmanirrahim, kecuali kalau kita ambil wuduk macam di luar tandas, katalah ada pilih-pilih di tepi-tepi dinding rumah masjid, tak apalah. Tapi kalau dalam keadaan dalam tandas tiada talafuz lafaz, tapi yang ada ialah ni hati. Niatlah dalam hati, sebutannya Bismillahirrahmanirrahim, tapi dalam hati cukup. Sebab apapun keadaan kita bila masuk ke tandas, tiada bacaan atas nama Allahu Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini di antara perbincangan kita pada pagi ini. Jadi hal ini, apa yang dikatakan beliau tidak mengapa, hanya saja hal ini tidak memiliki dasar pada sunnah dan kami tidak berarti pun seorang. Jadi maknanya, kata Ibn Nawawi rahmatullahi alaihi, bacaan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluh, kata beliau, kami tak dapati daripada hadis. Ini amalan para ulama. Jadi ulama dia mengamalkan sesuatu yang mereka anggap satu kebaikan.
Jadi dicatatkan dalam kitab ini. Yang menjadi sunnahnya ialah hanya basmalah atau baca bismillah. Baik, sila puan. Ini saya nak cerita ni sebab saya waktu tahu kawan saya Ha. dia bagi saya pen untuk bersiwak. Okey, tahu. Bila masa nak pakai tu, Bila masa nak pakai bersiwak itu belum kita berwuduk. Belum berwuduk. Termasuk belum bersolat, belum angkat takbir. Siwak itu biasa guna pakai qabla. Mana qabla belum. Kita nak angkat takbir zuhur contohnya. Siwak kan. Ya sekarang siwak tu dah dimodernkan dalam bentuk pen, dalam bentuk ada dalam bentuk macam pen. Kita anggap pen tapi rupanya siwak. Tekan saja keluar hujung tu. Kita siwak itu sebelum solat, sebelum kita angkat takbir. Termasuklah belum kita ambil wuduk. Bersiwak itu belum kita wuduk. Baik. Amalannya selepas pada belum kita bersolat berwuduk. Ada ulama yang kata siwak itu sebenarnya tidak menanti belum, selepas pun dibolehkan. Cuma dalam sunnah Nabi buat sebelum. Batu orang bersiwak ni tuan-tuan, kadang-kadang dia tak kira sebelum, tidak dah. Ada orang lepas bayang pun dia siwak. Tapi kalau ikut kepada sunnah Nabi SAW, Nabi bersiwak belum bersolat, belum berwuduk. Itu amalan sunnahnya. Baik. Siwak ini sebenarnya kita sudah menjadi satu benda yang kita tak berapa nak nampak sangatlah. Tapi faktor siwak ni cantik, bagus. Pertama, kesihatan. Dia ada unsur kesihatan. Siwak ini ada unsur kesihatan, ya, walaupun sedikit. Cuma tak jadi satu amalan kepada kita. Tapi kalau kita tanah Arab, saya masa duduk kat sana dulu, memang ada. Dibalik ke negara ni tak ada pula dah. Ada pun tak lekat. Sebab amalan tu tak berlaku secara begitu. Tanah Arab tak. Tanah Arab kita pelajar-pelajar orang kita ni semua ada siwak belaka. Ya, diberikan oleh guru kita, jadi kita jaga. Daripada panjang tu sampai ke pendek, sebab kita potong kemudiannya pendek. Jaga. Siwak ni sunnah sebenarnya. Sebab Nabi sebut pada dalam hadis, berkata, kalaulah ia tak kepayahan, aku akan jadikan sebagai sunnah yang wajib diamali. Tapi Nabi kata, aku tak jadikan macam itulah. Kalaulah siwak ini satu benda yang mudah, Nabi kata, aku akan wajibkan umatku buat. Tapi benda tidak wajiblah, sunnah saja. Tapi siwak ada faktor kesihatan dan kebersihan sama. Wallahu alam. Itulah sekadar pada ini, saya rasa di antara perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah berkati. Ini berapa bulan ini? 12. Kayu sugi. Bukan. Mesti kayu sugi itu siwak. InsyaAllah kita sambung balik perbincangan kita. Hari ini dapat 2-3 perkara ada kan? Okay, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sil asqami. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sil asqami. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sil asqami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.